Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Saya hormati Tuan Pengurusi serta jawatan kuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin. Saya hormati tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat kesihatan yang diberikan dan juga usia kita. Dapat lagi kita bertemu untuk sesi yang baru pembelajaran kita pada tahun ini, tahun 2022 insya-Allah. Apa yang kita telah bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, iaitu kita mentadabbur lafaz isti'adzah. Mentadabbur lafaz isti'adzah. Jadi saya nak tanya balik, apa ta'rif tadabbur? Cuba sebut sama-sama lafaz apa ta'rif tadabbur? Apa dia? Boleh tengok nota lama, tak apa. Jumpa tak? Sebut sama-sama. An-nadharu fi adbari syai'i wat tafkiru fi aqibatihi. Ada salin? Ada. Yang tak salin nanti boleh share dekat kawan. Jadi tadabbur ialah apa dia? Apa tu? An-nadharu. Apa an-nadharu? Pemerhatian. Jadi bila kita suruh diperhatikan, maksudnya suruh berfikirlah. Bukan perhati tengok renung saja. Renung tu dengan maksud berfikir, kan? Merenung, berfikir tentang apa dia? Fi adbari syai'. Pada setiap hujung sesuatu. Maksudnya bila kita baca Al-Quran tu, macam sekarang kita nak tadabbur, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Biar faham makna-maknanya, kemudian biar faham sampai apa yang dikehendaki daripada lafaz isti'azah yang kita nak belajar ni. Kemudian apa dia? Wattafkiru. Wattafkiru. Apa wattafkiru? Dan memikirkan, merancang, merencana, merangka akibatihi, akibat atau kesan-kesan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita tak boleh sekadar mendengar dan juga sekadar ini maksud ayatnya, tetapi kita merangka dan merancang supaya apa dia? Kita dapat melaksanakan Al-Quran ini. Barulah nanti di akhirat apabila Al-Quran datang kepada kita, ia akan menjadi syafaat, ia akan jadi hujah untuk kita di hadapan Allah. Kerana apa? Kita dah buat. Tapi kalau kita tidak endahkan, na'udzubillah. Itu maksud apa dia? Tadabbur. Jadi elemen tadabbur tu pertama apa dia? Kita nak memahami, nak menghayati. Itu pertama. Yang kedua, pelaksanaan. Jelas? Ada soalan? Maksud tadabbur? Dan lepas keluar daripada kelas kita ni, kita nak melaksanakan, kan? Nanti jumpa lagi 2 minggu, mungkin topik lain kita bincangkan, kita rangka lagi. Begitulah seterusnya, insya-Allah. Ya, soalan Ji. Untuk dapatkan taufik. Ya, betul. Betul juga. Sekarang ni Haji Afifi tanya, betul tak kalau kita boleh buat simpulkan, maksudnya kesimpulannya kita nak dapatkan taufik. Betul, sebab hidayah. Bila kita sebut hidayah itu, iaitu petunjuk. Kita dapat faham secara besar, hidayah itu ada 2. Satu, penjelasan. Hidayah berbentuk apa? Penjelasan. Petunjuk berbentuk penjelasan. Orang jelaskan. Itu bila kita baca Quran, nak memahami, itu penjelasan.
Lepas tu bila kita nak melaksanakan, itu kita perlukan taufik daripada Allah. Betul Tuan Haji masukkan itu. Jadi kita nak cari taufik. Jadi kita kena buatlah supaya Allah berikan kita taufik. Jadi kalau kita hanya mendengar dan memahami saja tanpa nak melaksanakan, dia belum mendapat taufik. Jadi tadabbur ni akan menghasilkan taufik. Boleh nak sebut begitu. Kita nak faham begitu, boleh, tak ada masalah. Okey, jelas? InsyaAllah. Okey. Berkaitan dengan isti'azah, kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa maksud kalimah a'udzu yang pertama sekali tu? Aku berlindung. Kepada. Kat situ kepada. Aku berlindung kepada Allah. Allah. Min. Daripada. Asy-syaitan. Syaitan. Ar-rajim. Yang direjam atau yang terkutuk. Yang direjam ataupun yang terkutuk. Jadi aku berlindung. Menyebabkan kita telah bincangkan pada pertemuan pertama bahagian isti'azah ini. Soalannya apa dia? Siapakah aku? Betul tak? Kita dah bincang dah, siapakah aku? Aku berlindung. Aku ni siapa? Jadi kita dah lihat dalam Al-Quran, Allah sebutkan aku, iaitu kita ini adalah makhluknya. Apa maksud makhluk? Yang diciptakan. Kita ni makhluknya yang diciptakan daripada tanah asalnya. Kemudian zuriat daripada manusia yang pertama iaitu Adam, iaitu kita ni pula anak-anak Adam diciptakan daripada air mani yang apa yang kita bincang tu? Yang hina, yang lemah. Kemudian manusia ni pula melekat padanya sifat-sifat macam mana lagi? Seperti kacang lupakan kulit, dia selalu lupa kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Lagi? Dicipta daripada tanah, tu yang tadi. Lagi apa dia? Sifat dia pula. Pelupa. Pelupa lagi. Kedekut. Allah berikan dia segala macam nikmat, tapi dia kedekut untuk melanjakan balik di jalan Allah. Lagi? Suka membantah. Allah dah turunkan Al-Quran untuk dia patuh, tapi dia tinggalkan. Lagi satu apa dia? Dhaif, kan? Lemah. Itu antara sifat-sifat yang Allah ceritakan tentang aku di dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu sifat kita ni trigger tak kepada gangguan syaitan? Senang tak nak diganggu oleh syaitan? Senang sangat. Sebab tu kita kena minta perlindungan kepada Allah. Sebab syaitan suka tak orang yang kedekut? Memang sebab syaitan kerja dia menakut-nakutkan kita kepada kepapaan. Lagi dia suka kalau kita kedekut. Kalau membantah-bantah, lagi syaitan suka sebab memang dialah yang pertama membantah perintah Allah. Jadi kita tahu sifat kita ada hal demikian. Sebab tu kita minta perlindungan kepada Allah. Okey, yang tu ringkas, siapakah aku. Kemudian kepada Allah. Jadi kita bincangkan minggu lepas. Bukan minggu lepas lah, 2-3 minggu lepas. Siapakah Allah? Jadi siapakah Allah? Allah itu Rabb kepada manusia. Jadi 3 kita bincangkan. Lagi apa? Allah itu Raja, iaitu Malik kepada manusia. Yang ketiga apa dia? Allah itu Ilah kepada manusia. Mana kita dapat dalilnya? Dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Satu, Rabbin nas. Yang kedua, Malikin nas, Raja manusia. 3, Ilahin nas, Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya. Jadi itulah dia Allah. Jadi bila Allah tu Rabb. Saya nanya soalan seterusnya. Maksud Rabb apa dia? Maksud Rabb cipta dan dia bukan saja cipta, tapi dia juga perintah. Kalau kita kata contoh berlakunya wabak yang melanda, COVID ke taun ke apa sahajalah. Soalannya, siapa pencipta kepada semua wabak atas muka bumi ini? Allah. Siapa yang boleh, kita pun faham dah sekarang, rupanya wabak ni dia mutasi, kan? Daripada virus apa first kali nama dia? Sekarang Omicron. Nanti dia jadi apa dia? Dulu saya kecil, Cybertron semua ada. Itu kartun lah. Kan? Jadi dia bermutasi rupanya. Rupanya apa dia?
Virus-virus ni pun nak survive dalam hidup dia, macam manusia juga. Jadi kita pun nak survive, Allah sediakan rezeki, Allah sediakan keperluan kita. Sama semua makhluk tu siapa cipta? Allah. Jadi dia pun ada dia punya keperluan dia. Jadi siapa yang sediakan keperluan dia? Siapa yang boleh matikan dia balik? Namanya Rabb. Sebab cipta dan perintah. Jadi kita mintalah perlindungan kepada yang cipta dan memerintah kita, yang boleh kawal kita, yang boleh lindung kita. Itulah dia Rabbin Nas. Malikin Nas, raja manusia. Dia yang menguasai manusia. Dan yang terakhir, ilah. Kepada dia lah kita minta doa semuanya. Ilahin Nas. Itu siapakah? Allah. Sebab itulah kita minta perlindungan kepada Allah. Sebab dia sahaja yang boleh menguasai diri kita ini. Boleh mengubah, boleh menyelamatkan, boleh mendatangkan mudarat, boleh memberikan manfaat. Sebab tu tak ada guna. Baru ni isu apa dia? Bomoh apa? Dia nampak macam betul. Nampak tak? Mukadimah dia minta kepada Allah kan? Lepas tu cara dia tak betul. Jadi tak boleh. Kita minta terus kepada Allah. Lepas solat sekarang ke, lepas ni ke nak minta terus boleh. Tak perlu nak hidangkan makanan lah apa semua. Mana ada perlukan begitu. Jadi bukan cara demikian minta kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian melakukan amal soleh. Allah akan pelihara diri kita. Okey, hari ini kita akan sambung perbincangan kita. Siapakah syaitan? Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ketika nak membaca Al-Quran? Kan? Sekarang ni kita baca isti'azah kerana apa? Kerana nak baca Al-Quran. Apa dalil dia? Cuba ulang balik. Dalil yang Allah perintahkan kita baca isti'azah dulu sebelum baca Quran. Surah berapa? Cuba tengok balik. Yang ini wajib kena ingat. Yang ini wajib. Maksudnya kira silibus kita ni untuk isti'azah. Dalil yang ini saya nak kalau boleh kita semua hafal dan ingat. Surah 16 ayat berapa? Cuba tengok. 98. Yang ini kena hafal. Cuba buka dalam Quran. Surah 16 ayat 98. Muka surat 278. Ayat 98. Surah 16 ayat 98. Muka surat 278. Surah 16, saya tulis kat atas tu ya, ayat 98. Jumpa tak? Nanti boleh tengok kawan sebelah juga kalau tak jumpa ayatnya ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Cuba lihat apa terjemahan ayat ini kan. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam atau yang terkutuk. Jadi kenapa kena baca isti'azah dulu? Ni lafaz ni namanya lafaz isti'azah. Kenapa kena baca lafaz isti'azah dulu sebelum baca Quran? Kerana menurut perintah siapa? Perintah Allah. Jelas tak macam tu? Allah yang suruh baca dulu. Bila kita nak tilawah lah, bila kita nak baca Quran. Okey. Dan kita pindahkan kepada soalan yang ketiga ini. Part yang ketiga pula sekarang. Part pertama, part kedua kita dah bincang dah. Sekarang siapakah syaitan? Syaitan kata Allah. Allah yang declarekan. Allah yang bagikan dia takrif kepada kita. Syaitan ialah musuh manusia. Syaitan adalah musuh manusia. Tengok surat 35 ayat 6.
Surah 35 ayat 6. Muka surat 435. Muka surat 435. Jumpa dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Tengok separuh daripada ayat ni dulu. Jadi Allah kata, inna syaitan. Sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu, aduwun. Maksud aduwun, musuh. Musuh ni macam mana nak kena buat dengan dia? Jauhi, lawan, jangan tiru. Jadi Allah kata kat sini, maka layanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Jadi jangan sekali-kali jadikan syaitan itu sebagai peneman kita, pendamping kita, rakan kita. Macam mana nanti syaitan jadi rakan kita, kita akan lihat kemudian. Sekarang Allah kata apa dia? Jangan jadikan syaitan sebagai musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai kawan, jadikan dia sebagai musuh. Kalau kita pergi jalan dekat tengah-tengah bandar ke, nampak billboard besar, dia tulis musuh negara. Apa contohnya? Dadah musuh negara. Yang sekarang ni apa dia lagi besar lagi? Bukan lagi besar pun bahaya juga. Rasuah musuh negara. Memanglah, bila rasuah, runtuh negara kita ni. Bila dadah, boleh runtuh negara kita. Jadi bila pampang dadah musuh negara, apa kita buat? Ada tak kempen-kempen kita laksanakan? Daripada bila kita buat kempen dadah musuh negara? Sejak bila kita buat kempen, maksud memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia, dadah tu musuh negara? Daripada kanak-kanak di sekolah lagi kita buat. Itu bukti kita nak memusuhi dadah. Rasuah pun begitu juga, tapi mungkin rasuah mungkin peringkat besar sikit lah. Sebab budak-budak pun dia tak faham rasuah tu apa dia kan. Orang dewasa pun masih belum faham rasuah tu apa dia. Jadi dadah, rasuah, kita akan buat kempen supaya apa? Manusia sedar. Sekarang itu memang kita tahu musuh. Agama pun bermusuhan dengan dadah dan rasuah. Tapi yang dalam Quran Allah sebut syaitan musuh manusia. Bukan musuh rakyat Malaysia saja, musuh seluruh manusia. Apa kempen yang kita buat? Sedangkan dadah tadi kita buat daripada bila? Daripada peringkat sekolah. Kita buat tak kempen untuk anak-anak kita daripada kecil, daripada rumah lagi, nak beritahu dekat mereka bahawa dadah pula, syaitan ini adalah musuh kita. Sebab apa kena buat kempen sungguh-sungguh? Tengok apa kerja syaitan. Seterusnya tu Allah kata apa? Apa kerja jahat syaitan? Kenapa kita kena bermusuh dengan syaitan? Sambung, kita baca. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Okey, tuan-tuan dan puan mesti buat catatan ini. Kalau jumpa kalimah innama, terjemah dia ialah, ikut saya sama-sama, sesungguhnya, tidak lain. Jangan terjemah sesungguhnya sahaja.
Kalau kita jumpa innama dalam Quran, terjemahan dia sesungguhnya tidak lain. Ada beza tu. Kalau sesungguhnya sahaja dengan sesungguhnya tidak lain, dia ada perbezaan. Mana lebih strong, mana lebih kukuh? Sesungguhnya tidak lain ke sesungguhnya sahaja? Kan? Sesungguhnya tidak lain tu maksudnya apa? Kita dah bataskan dah. Kita dah kata ini sahaja. Tak dapat tidak. Macam tu. Jadi apa Allah nak sebut dalam ayat ni? Sesungguhnya tak dapat tidak. Syaitan itu, apa syaitan buat? Cuba tengok Allah kata apa? Mengajak pengikutnya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Okey, saya tanya sekali lagi. Siapakah syaitan? Musuh manusia. Apa kerja jahat syaitan? Mengajak pengikutnya. Maksudnya ada orang yang dia menjadi sahabat, bukan menjadi musuh. Jadi pengikut pula kepada syaitan. Dan syaitan akan buat apa? Mengajak mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kawan yang baik ke tidak? Sebab tu kita kena kempen benda ni. Jadi kempen dia kena ada pelaksanaan. Itulah nama tadabbur. Apa tindakan kita supaya diri kita, isteri kita, anak-anak kita dan sahabat kita yang lain terselamat daripada tipu daya syaitan yang menyebabkan kita boleh tercampak di dalam neraka. Itu langkah yang kita nak kena buat apa dia? Itu strategi kita, iaitu tadabbur kita pada perbincangan siapakah syaitan ini. Okey, jelas tak? Sebab tu kalau kita melihat kepada sunnah Nabi, Nabi tunjukkan praktiknya terus. Contohnya kalau kita kata makan guna tangan apa? Sebab apa kena guna tangan kanan ketika makan? Sebab macam mana? Ikut sunnah. Sunnah lah, betul. Nabi suka yang kanan. Lagi apa lagi sebab Nabi suruh makan dengan tangan kanan? Sebab Nabi kata syaitan makan dengan tangan kiri. Syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi kalau kita makan nasi tangan kanan, tapi kadang-kadang kita makan yang pakai garpu tangan kiri. Kalau kita kata syaitan tu musuh, jangan kasih sama. Mesti menyelisihi. Sebab tu bila bulan puasa, kita disunatkan untuk bersahur pagi. Kan? Kenapa kena sahur pagi? Antara sebab kenapa kena sahur pagi, kata Abu Hurairah, kerana menyelisihi sunnah Yahudi. Yahudi berpuasa dia tak sahur. Sebab tu sekurang-kurangnya minum air kosong cukup. Dapat keberkatan yang sangat besar. Memusuhi musuh kita Yahudi tadi. Jadi bila kita kata musuh, mesti kena apa? Selisihi, kena lawan. Jadi syaitan dia makan dengan tangan kiri. Percaya tak? Percaya sebab Nabi yang bagi tahu. Jadi kalau kita makan, potong cantik dah. Makan tangan kiri. Tapi kalau makan tangan kiri, maksudnya dia menyerupai siapa? Musuh dia. Minum pun kena tangan kanan. Nabi kata sebenarnya syaitan makan dan minum tangan kiri. Kadang kita minum tangan apa? Makan nasi kandar, penuh tu kan, kari. Dah makan dah, lepas tu nak minum tangan kiri. Kenapa tak minum dengan tangan kanan? Dia kata kotor. Dia bukan makan benda kotor, dia makan nasi kandar. Pakai straw tak apalah. Kan? Ini dia pegang tu, pegang. Suap tu. Peganglah dengan tangan kanan juga. Jilatlah sikit tangan kita. Tak ada kan makan macam budak-budak penuh kari kan. Kita makan hujung je. Sambil nak tu, pegang. Ya. Tak apa. Makan dengan minum ni. Macam tu. Sebab tu kita kata, sebab yang tu khusus Nabi kata makan dan minum. Sebab tu kita kata mamak tebal canai. Bukan mamak je, orang Melayu pun ada. Kan dia pakai tangan kiri juga. Betul tak? Bukanlah semata-mata kerana tangan kiri tu, tapi kerana syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. So kita nak mengelak. Tebal canai tak tahulah pula syaitan tebal canai ke tidak kan. Jadi takkan mamak nak kena tebal belah kanan je. Pasalah pakai kiri kanan. Tak ada dalam benda tu salah. Tapi soal makan dan minum, kena menyelisihi. Masuk rumah. Allah Nabi suruh buat apa? Beri salam. Sebut nama Allah. Supaya apa dia? Rumah yang tak disebut nama Allah ketika masuk, syaitan bermalam di dalam rumahnya. Mana boleh bagi syaitan masuk rumah kita? Jadi kita baca bismillah, beri salam. Bila tanggal pakaian,
Tanggal pakaian apa zikir dia? Apa zikir tanggal pakaian? Bismillah. Itu je. Oh, ringkas je. Ringkas. Selama ni tak tahu, jadi benda ringkas pun kita tak tahu kan? Sekarang kita apply. Kenapa tanggal pakaian kena baca bismillah? Sebab bila kita tanggal pakaian dengan baca bismillah, syaitan takkan boleh melihat aurat kita. Sebab itulah sebelum baca Allahumma jannibni syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, tu doa apa tu? Maklumlah doa bersama dengan isteri. Sebelum baca Allahumma jannibni syaitan, ketika nak menanggalkan pakaian baca bismillah. Supaya syaitan, jantan ke betina ke, tak tengok aurat kita atau aurat isteri kita. Takkan nak biarkan musuh kita menikmati keindahan yang kita akan dapat tu. Jadi kita baca dulu bismillah sebelum menanggalkan pakaian kita ataupun isteri kita. Ataupun secara umum nak mandi, baca bismillah. Masuk bilik air baca a'udzu bikalimatillah. A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu semua apa dia? Kerana apa? Nak menyisihi, tak nak membenarkan syaitan mendapat apa yang kita nikmati. Jadi itu Nabi tunjukkan praktikalnya. Sebab apa? Sebab tugas syaitan adalah mengajak pengikutnya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Okey, sekarang itu surah 35 ayat 6. Siapa pengikut syaitan? Siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai kawan dia? Tengok surah 43 ayat 36. Dulu masa 10 tahun lepas, isu black metal pernah jadi gempar kan? Black metal. Apa maksud black metal? Tahu black metal? Ke ada yang ex black metal dalam surau masjid ni? Black metal lah, kata dia orang sembah syaitan lah kan? Adakah itu je yang menyembah syaitan? Tengok dalam Quran Allah sebut siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai pendamping. Muka surat 492.